sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi Puan CEO kita, seluruh pimpinan ataupun pengurusan USQ Travel dan yang seraikan adik-adik, kakak yang mudah-mudahan kita diberi keberkatan dan segala kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah sekali lagi pada pagi ini kita diberi kesempatan, peluang dan juga kesihatan yang baik dan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bertemu sekali lagi dalam kuliah duha kita yang kita akan fokus berkaitan dengan sistem ibadat yang kita fokus sembahyang dulu. Sebelum ibadat lain kita akan fokus sistem sembahyang. Cuma saya duk nampak, duk terfikir 2-3 hari lepas kita guna modul risalah solat. Modul tu dia agak detail lah, dia cover komponen wajib dan komponen sunat. Cuma kita sebelum kitab tu, kita baca kitab tu, jadi saya nampak yang terbaiknya kita akan cover yang basic dulu. Sebelum kita nak bincang kitab tu kan dia agak panjang, perlukan masa lama, mungkin dalam setahun 2 tahun kan. Jadi kita nak ekspreskan dulu yang wajib. Jadi kita pilih satu di kalangan 3 komponen wajib itu, kita pilih satu yang induk dulu. Kita akan bengkelkan dalam 2-3 siri mungkin. Walaupun kita buat secara ekspres, tapi saya tak akan guna konsep daurah. Bengkel tu, modul tu saya biasa guna daurah dalam 5 ke 6 jam, 2 siri. Dia cover topik rukun qauli dengan fi'li. Kita fokus amali dan juga qauli. Amali ni praktikal lah. Praktikal cara kita akan betulkan macam mana praktikal, protokol tu yang kita kata protokol sembahyang tu kita akan betulkan cantik, dan juga kita betulkan qauli, cara baca yang basic. Konsep biasa kita buat kalau daurah, bom lah meletup. Kalau daurah memang kita buat ekspres ni agak dia macam tough lah sikit, macam heavy. Jadi kita buat kat kita ni sederhana, untuk target yang basic lah. Selesai itu kita panggil bengkel. Selesai itu baru kita kembali balik ke tajuk ataupun ke kitab asal, kitab yang detail. Kitab tu agak detail lah, kita cover syarat sah dan juga kita cover perkara sunat. Okey. Cuma saya terlupa dah semalam baru teringat, terlupa nak photostat. Nanti akan datang next kelas ni saya akan photostat, saya siap. Dia punya kita panggil workshop lah bengkel ni, dalam 46 surat. Nanti saya akan photostat. Jadi untuk hari ni dengarlah, dengar dan tulis. Baik. Okey, yang kita nak fokus, kita dah sebut sebelum daripada ni, sistem sembahyang, kita panggil sistem sembahyang ini, dia ada 5 komponen. 5 komponen. Kita nak bincang ini satu, kita nak fokus untuk kita bengkelkan. Kita bengkel maksudnya kita akan fokus dulu amali dan qauli. Pertama, saya sebut dulu komponen 5 ni. Saya sebut dulu. Kemudian kita akan fokus satu. Pertamanya dia panggil syarat sah. Itu komponen wajib. Syarat sah. Patut bunyi bom Cairo testing. Testing. Baik. Ada 5 komponen wajib. Dia speaker kat mana? Speaker atas. Power lah. Power speaker tak nampak kan. Jadi ada 5 komponen wajib. Pertama dia panggil syarat sah. Syarat wajib kita tak bincang. Syarat sah. Syarat sah tu dalam beberapa kitab fiqh dia angka dia tak samalah. Ada kitab 9, ada kitab 7. Walaupun 7, 8, 9 tu tak apa, angka je berbeza, tapi poin dia sama. Jadi saya nak cerita dulu hari ni topik dulu 5 tu. Dia panggil syarat sah sembahyang. Apa maksud syarat sah sembahyang? Peraturan yang mesti kita patuhi, peraturan yang mesti kita follow sebelum solat. Ini bukan dalam, sebelum. Dalam lain. Sebelum kita takbir Allahu Akbar, beberapa peraturan mesti kita penuhi dan patuhi, barulah status sembahyang kita sah. Dia ada 5, ada 7, ada 8, ada 9. Nanti kita dalam modul kita
dalam modul yang detail tu ada dalam 7. Cuma kita nak kenal dulu komponen wajib supaya kita buat dalam solat, kita tahu yang ni komponen apa yang perlu kita jaga. Itu satu yang wajib. Yang kedua, komponen wajib yang kedua, dia ada 3 je yang wajib. Komponen wajib yang kedua nama dia ialah syarat sah melaksanakan setiap rukun 13. Kalau kita belajar basic dulu, kita belajar rukun. Sekolah rendah, sekolah menengah, kita just kenal rukun 13. Tapi kita belajar peringkat pertengahan, bukan lagi mengenal rukun, tapi kita nak tahu cara untuk melaksanakan setiap rukun. Cara nak takbir, cara nak rokok, cara nak sujud yang betul, yang sempurna, yang terbaik. Itu topik yang kedua wajib. Topik yang ketiga, komponen yang ketiga yang wajib, nama dia ialah perkara yang membatalkan sembahyang. Ini penting, sebab tu dia wajib. Kita dah tahu dua komponen basic kita dah follow, cantik. Sebelum solat kita jaga peraturan sah sembahyang. Dalam sembahyang pula kita tahu cara nak buat yang betul. Tapi kalau kita tak cakna perkara batal, burn sembahyang kita. Dia panggil hancur sembahyang kita. Itu dia panggil sembahyang yang batal. Dalam bahasa tepat, bahasa akademik dia guna sembahyang yang batal, bukan sembahyang tidak sah. Kalau sembahyang tidak sah, dia tidak memenuhi syarat sah. Jadi 3 tu wajib. 2 sunat. 2 sunat ini kita fokus, setiap topik dia ada objektif yang perlu kita tahu. Barulah kita tahu macam mana nak achieve, macam mana nak capai objektif. 2 komponen sunat, objektif kita untuk tambah nilai pahala. Dia panggil dalam bahasa kita, dia panggil bonus. Macam mana cara kalau kita solat untuk improve solat kita supaya bonus itu banyak. Sebab dia ada cara pembayar. Kita pernah cerita dulu bagaimana Allah bayar pahala setiap sembahyang kita. Kita akan ulang balik cara pembayaran pahala. Jadi 2 komponen ini nama dia, yang pertama sunat ab'ad. Dia ada 8 dia. Sunat ab'ad. Walaupun dia sunat, rekin sunat bukan wajib, tapi nilai pahala dia juga besar walaupun sunat. Sebab tu nama dia ab'ad. Dia lebih tinggi daripada yang kedua. Di 8 je kita akan pilih. 8 ni jangan tinggal. Sebab kalau tinggal, dia mencedera. Walaupun tak membatal, tapi mencederakan pahala sembahyang kita. Memang bukan tak cantik, pahala sembahyang kita cacat. Nanti akan datang kita akan cerita. Pahala ni dia maujud. Dia panggil wujud lagi maujud. Pahala itu status dia ada. Sebab tu dia dicerita oleh para ulama, cacat, tak cantik. Sebab pahala itu, rekod itu, catatan itu ada. Bukan sekadar dicatat, tetapi boleh dilihat. Sebab tu benda ada. Cuma Allah Ta'ala, alam dunia, Allah tak izin untuk kita tengok rupa pahala ibadat kita. Tapi di akhirat, nampak. Sebab itu, kita belajar Tauhid, rukun iman yang kelima, percaya kepada hari akhirat. Percaya kepada hari akhirat, kita mesti percaya ada dosa dan pahala. Itu akidah. Wajib percaya ada pahala, ada dosa. Dan apa lagi wajib percaya hari akhirat? Wajib percaya adanya perhitungan. Dia panggil hisab. Hisab ni makna perhitungan, perkiraan, perhitungan, penilaian. Allah nilai pahala, dan penilaian pahala itu dalam bentuk mizan. Mizan ni timbangan. Allah timbang pahala. Sebab itu para ulama kata, nak timbang macam mana? Ada, Allah rupakan bentuk. Sebab dia ada. Sebab tu Allah boleh jelmakan bentuk. Maka Allah jelmakan pahala itu, ada rupa dia yang Allah akan timbang pahala itu. Tu timbang pahala. Kalau benda tak ada, nak timbang apa? Dan ada rupa dia, sebab benda itu status ada. Baik. Jadi komponen yang pertama, kalau bilangan keempat lah, komponen yang keempat ini nama dia sunat abad 8. Ranking dia tinggi. Dan yang kelima, kelima kan, dia yang kelima nama dia sunat hai'ah. Sunat hai'ah. Hai'ah ni bahasa Arab. Bahasa kita dia panggil hai'ah ni nak cantik lah. Dia panggil tujuan dia nak mencantikkan rupa solat kita. Hai'ah.
Dalam bahasa mudah faham, saya gunakan bahasa aksesori. Dia untuk hias. Nak cantik lagi hias, nak cantik lagi makeup, lagi banyak makeup lagi cantik. Baik itu banyak dalam mazhab kita sunat hai'ah, kita akan fokus. Walaupun ranking dia memang dia duk ranking sunat. Sunat tu pula ada dua standard. Dia standard bawah, atas sunat ab'ad. Walaupun bawah, Imam Ghazali kata sunat di dalam sembahyang nilai dia besar berbanding sunat di luar sembahyang. Itu kita akan fokus. Jangan kata lah sunat je, tak baca pun okey. Ya, tapi nilai kita terlepas, bonus kita terlepas. Okey, 5 tu untuk pendahuluan kita. Sebelum kita cover kitab yang detail, kita akan pilih satu je daripada 5, iaitu cara untuk kita buat rukun. Komponen kedua tadi, syarat sah pertama wajib, yang kedua ialah cara melakukan setiap rukun. Setiap rukun 13. Macam mana cara nak buat? Itu kita akan fokus untuk beberapa siri. Kita tengok, kita tak target siri lah. Mungkin kita tak target 2, 3. Kita tengok orang panggil apa? Kita tak nak, orang panggil apa, kalau target ni dia nampak macam tergesa-gesa kan, kita nak bagi puas hati. Kalau daurah tu kita target, daurah tu faham tak faham 5 jam. Itu dia nampak macam based on program je. Dia panggil program oriented. Program oriented ni 40% capai target, okey dah. Kita nak kepahaman. Jadi tengok siri, kalau kita rasa kita buat 5 siri pun okey, sebab nak cover ni 13. Cuma kita tak detail sangat, sebab detail sangat akan kita cover dalam kitab besar tu. Dalam kitab besar tu memang kita akan secara detail. Baik, okey. Qala al-musannif rahimahullahu taala, kita mulakan dulu topik ini kita akan pecah kepada 2. Komponen ini kita akan pecah kepada 2. Pertama rukun qauli, yang kedua fi'li. Qauli tadi ucapan, kita akan belajar macam mana skrip yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ketika kita solat. Dia ada skrip dia, mesti kita follow skrip tu. Jangan di-adjust, jangan dimodifikan, jangan ikut bahasa kita, kena ikut bahasa syarak. Itu kita akan belajar. Jadi 5 je kita akan fokus, 5 skrip yang wajib dan 8 yang praktikal, kita panggil amali. Macam mana cara kita akan tunjuk cara yang betul, rukuk yang betul, iktidal yang betul, sujud yang betul. Maksudnya sempurna lah yang kita nak buat tu, kira betul dah. Cuma nak orang panggil apa, nak tingkatkan lagi kualiti kita punya praktikal kita ataupun amali kita. Baik. Okey, dalam nota kita yang pertama, intro dulu sebelum kita nak bincang rukun qauli. Yang pertama dalam nota kita, solat amalan pertama yang dihisap. Ini motivasi, sekadar motivasi dulu sebelum kita nak masuk makna solat. Okey. Kenapa kita perlu fokus kepada ibadat sembahyang? Ni untuk buka minda supaya minda kita nampak nilai besar ibadat sembahyang. Orang ini dia tak melihat sembahyang itu sebagai ibadat yang sangat besar nilai pahala yang dia perlu fokus dari sudut ilmu supaya betul. Sehingga mana dia ambil mudah. Sembahyang dah okey lah. Kan kita dah belajar daripada sekolah rendah lagi. Takkan nak belajar lagi sampai ke tua. Itu minda orang biasa. Kita nak minda yang luar biasa, iaitu minda melihat ibadat sembahyang itu mempunyai nilai yang sangat besar. Kenapa kita perlu fokus? Bukan sekadar buat, bukan fokus buat sahaja, tetapi buat yang menghasilkan pahala yang besar, bukan pahala yang biasa. Jadi itu tujuan kita belajar apa panggil apa, topik solat ataupun ibadat solat. Jadi dalam kitab ataupun dalam nota kita ini, tajuk yang pertama sebagai pembuka minda kita, dia kata amalan sembahyang merupakan amalan pertama yang dihisap. Saya nak sebut satu je, saya tak nak baca yang ni sebab dia intro saja. Nabi sebut
Satu hari sahabat bersama-sama dengan Nabi. Lalu sahabat tanya Nabi, sahabat nak pilih ibadat yang mempunyai nilai yang sangat besar. Lalu dia tanya Nabi, dia kata ayyul a'mal afdal. Dia kata, wahai Rasulullah, apakah amalan yang aku buat yang mempunyai pahala yang sangat besar? Sebab itu yang aku nak target. Ini dia panggil apa? Ibadat ni, sahabat ini dia minda berpahala. Kita panggil pahala minda fiqh. Apa maksud minda fiqh? Fiqh minded ini ataupun dipanggil minda fiqh ini ialah minda yang nampak sesuatu perbuatan itu menghasilkan ibadat. Dia tak nak buat satu benda yang tidak ada pahala, lebih-lebih lagi dosa lagilah dia tak buat. Ni benda yang tak ada pahala pun dia cuba nak minimumkan, nak kurangkan sekurang yang boleh. Sebab itu tidak ada guna menghabiskan usia dia, menghabiskan masa dia. Maka sahabat ni ditanya Nabi. Lalu Nabi kata apa? Faqala, yani qala Nabi, Nabi kata as-salah liwaqtiha. Dalam riwayat lain, as-salah fi awwali waqtiha. Nabi kata ibadat yang paling besar, maksudnya tidak ada ibadat lain, pahala dia besar. Walaupun kita buat hebat, baca Quran hebat, zikir kita banyak, infak kita banyak, ziarah kita kerap, tidak boleh nak menandingi ibadat yang nama dia sembahyang. Nabi sebut as-salah liwaqtiha. Sembahyang dalam waktu itu mempunyai pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Maka sahabat Nabi ni, dia orang yang apabila bunyi pahala saja dia nampak dengan hati, menyebabkan dia excited. Pahala je excited. Macam kita lah, bunyi bonus excited. CEO kata insya-Allah bulan ni kita akan bagi bonus. Oh, tepuk tangan melompat. Amin. Oh, Khairul bagus tak melompat. Amin. Insya-Allah. Kenapa? Kita teruja, kita excited sebab kita kenal apa itu bonus. Kita tahu apa itu duit. Kita impikan benda tu. Begitu juga sahabat. Sebab jiwa dia ini bunyi pahala sawabun, dia akan orang panggil excited terus. Histeria terus bunyi pahala. Kita bunyi pahala, senyum. Senyum okey lagi tu. Dah hebat dah senyum tu. Yang tak rasa apa tu, hati dia mati sebab dia tak kenal pahala tu apa. Dah cek-cek pahala. Bukan boleh guna pun dia kata pahala tu. Oh, kalau boleh guna macam debit card okey lah. Pergi hotel tu nak Khairul tak larat balik. Tu, pergi sebelah tu, tidur tak balik rumah. Tolak pahala. Lalu kaunter tanya, you ada apa nak tidur sini ni, you ada pahala tak? Okey, saya ada. Tidak aja pahala saya. Kalau itulah yang digunakan di dunia, nescaya manusia berlumba-lumba untuk mengumpulkan pahala, merit, untuk mengumpulkan merit. Oleh kerana dunia ni dia guna lain, pahala ini tempat lain akan digunakan, maka kita kurang excited. Tapi Allah pilih sesiapa yang nampak dan hati dia pahala, maka dia akan excited dengan pahala. Habis awal gitu. Dia suruh berhenti awal ke? Mana kira seti ni? Tak apalah, kita pakai ori. Yang ini belagak je, pegang je, action je. Okey dia bunyi ni bukan apa, dia lain lah sikit. Suara kita dah kuat dah. Dia pakai ni lagi power lah. Tak apa, kita action pakai. Jadi ingat, kita nak bina minda berpahala. Ni para ulama fiqh, ulama tasawuf lain. Ulama tasawuf dia tak nampak dah pahala. Dia nampak apa? Dia nampak Allah terus. Apa pun dia buat, nampak keredaan Allah Ta'ala. Tapi level kita nampak pahala dulu. Orang tasawuf, dia tak nampak langsung pahala. Allah tak bayar pun tak apa, aku akan buat kerana Allah. Macam kita lah, pekerja yang bagus, tak bayar gaji pun tak apa, dia datang. Berapa ramai boleh buat macam tu. Puan CEO kata 2 bulan tak boleh bayar gaji. Kenapa? Saya nak tengok siapa yang betul-betul nak kerja. Datang dia tak bayar gaji pun. Itu level tasawuf.
Kita jangan nak skip naik level tasawuf. Kita level kita dulu, level pahala, level syariat. Jadi kita fokus ni level syariat. Sebab saya sebut ini kerana ada setengah orang dia tak faham. Dia kata, ustaz, kenapa duk cerita-cerita pahala je? Bukan kita kalau niat nak pahala tu tak ikhlas. Kita kena niat semata-mata kerana Allah. Bukan level dia sembam je tu. Kita level biasa, level syariat. Ikhlas juga. Walaupun kita buat ibadat kerana offer, kerana tawaran pahala daripada Allah Ta'ala, tetap ikhlas. Sebab itu Imam Ghazali kata ikhlas ni banyak level. Itu silap. Itu dia panggil kesilapan. Apabila orang kata, kalaulah semayan kerana nak pahala, tidak ikhlas. Jawab dia ikhlas. Tapi ikhlas level syariat. Baik, okey. Jadi kesimpulan untuk intro ini, untuk tajuk pertama, kita kena ingat bahawa sembahyang ini pertama dia mempunyai nilai pahala yang besar. Yang kedua apa? Yang kedua, besarnya ibadat sembahyang sehingga mana Allah jadikan sembahyang ini sebagai amalan prasyarat untuk dikira amalan lain. Itu dipanggil amalan pertama dihisap. Ini yang kedua. Yang kedua, Allah jadikan amalan sembahyang sebagai prasyarat untuk Allah kira amalan lain. Allah akan hitung sembahyang dulu. Kalau sembahyang kita cantik, barulah ibadat lain Allah akan kira. Tetapi kalau sembahyang fail, dia reject awal. Walaupun cantik puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, baca Quran kita, zikir kita banyak, tidak ada guna kalau fail. Ini subjek terah dia panggil. Sembahyang ini ibadat teras, amalan teras yang mesti tak boleh fail. Kenapa? Kena pas kerana ibadat lain menyebabkan ibadat lain akan di-reject oleh Allah Ta'ala. Kalau exam kita ini BM. Kena kredit. Tak kredit, English cantik ke sains cantik, memang akan ditun sampahkan. Habis, itu dua. Settle. Ya. Okey. Tak sempurna, tak betul lah. Okey. Itu antara dia panggil fungsi ilmu. Ilmu ni kalau dia berfungsi, maksud berfungsi ni bahasa akademik dia panggil bermanfaat. Boleh kita boleh kenal kalau ilmu bermanfaat. Dia ada dua syarat. Ulama kata nak kenal ilmu dalam dada kita bermanfaat. Yang pertama, dia boleh bantu mengubah ibadat kita. Dia boleh repair ibadat. Ilmu dalam hati kita ini, dia boleh detik dalam hati kita, ni tak betul. Sebab dia tahu. Maka dia akan buat betul. Itu dia panggil tanda ilmu berfungsi, ilmu bermanfaat. Pertama, ilmu itu boleh mengubah kita. Apa mengubah kita? Mengubah ibadat kita. Yang kedua, tanda ilmu itu berfungsi ataupun bermanfaat, dia boleh mengubah ibadat orang. Maksudnya dia boleh tolong sharing, tolong cerita, ni tak betul, ni rokok macam ni haram, rokok macam ni makruh, tak boleh buat macam ni, yang terbaiknya macam ni. Itu dia boleh ubah orang. Tanda ilmu bermanfaat. Baik, apabila dia ada ilmu, dia boleh suluh ibadat dia, dia boleh bantu betulkan ibadat diri sendiri. Maka kita pun ibadat yang belum kita ada ilmu, apa status dia? Status dia kalau menurut Syekh Ibn Ruslam di dalam kitabnya, dia kata sesiapa yang melakukan ibadat bighairi ilmin, tanpa ilmu, maka mardudum la tuqbal, ibadat itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. La tuqbal, mardub la tuqbal, ditolak, la tuqbal, tidak diterima. Bukan saja di-reject, bahkan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka tindakan kita, kalaulah paling, ni bahasa lembut je, paling cantik bahasa lembut, mesti kita qada. Kenapa ulama dia ada tradisi dia anjurkan qada? Qada ini cara simple, ni ulama buat cara simple. Setiap kali kita sembahyang wajib, lepas sembahyang wajib qada, lepas subuh qada subuh, lepas asar qada asar, lepas zuhur qada zuhur. Kenapa?
Walaupun kita tak confident, contohlah, kalau confident okeylah, lagi kena qada. Ni tak confident. Aku dulu ni tak ingatlah bila sebenarnya aku sembahyang dengan confident. Bacaan yang confident, perbuatan yang confident. Nak confident kan dari ilmu lah. Kalau main tiru, main baca itu tak confident. Baca dari depan sendiri. Sebab tu ilmu ni dia kena ada mentor. Sebab tu Nabi, mentor Nabi Jibril. Nabi ni Allah nak tunjuk je model pembelajaran kepada ummah. Allah tunjuk. Kalau Allah tak nak tunjuk, Nabi dia tak perlu mentor pun. Fasih dia baca tanpa mentor, dia boleh baca dengan fasih. Allah ilhamkan kepada dia bacaan yang fasih Nabi, dan rokok yang cantik Nabi. Tetapi Allah nak tunjukkan model pembelajaran kepada ummah Nabi, kepada umat Nabi, mesti ada guru. Baru yakin, oh at-tahiyya, bukan at-tahiyya. Bukan at-tahiyya, itu teruk sangat. At-tahiyya. Kita dengar daripada guru, kita pun follow. Guru kata, okey. Nampak tak? Itu yakin kita sebutan ini daripada guru. Guru mengesahkan bacaan kita betul. Kita rokok, guru mengesahkan rokok kita ni cantik. Itu dipanggil mentor. Dia mengesahkan. Mentor yang akan mengesahkan. Itulah dipanggil sistem bersanad sampai kepada Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita tak pernah tengok Nabi sembahyang. Kita tengok siapa? Kita tengok guru. Guru pun tak pernah tengok Nabi. Guru dia pernah tengok guru dia. Guru dia ke guru dia. Guru, sampailah kepada Imam Nawawi. Sampailah kepada Imam Rafi'i. Imam Nawawi itu satu zaman. Sampailah kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i sampai kepada Imam Malik. Imam Malik sampailah kepada sahabat Nabi. Kerana Imam Malik ni guru dia sahabat Nabi. Imam Nafi' itu sahabat Nabi. Jadi jalur ilmu kita ini daripada susur galur menantu Nabi, iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan juga si Sayyidatina Aisyah. Itu jalur Imam Syafi'i. Maknanya ilmu yang kita duk belajar, sebab tu penting sangat berguru, dan guru itu juga mesti dijaga. Oh, panggil networking ilmunya, confirm. Bukan dia baca sendiri. Sebab ada hari ni macam-macam. Ada guru yang dia baca sendiri, dia faham sendiri, dia mengajar. Itu putus dia punya networking dia. Sebab tu ulama sangat mementingkan, dia panggil sanad itu. Sanad itu maksudnya ilmu yang berangkai daripada guru ke guru, guru ke guru, tanpa putus di pertengahan. Kalau putus di pertengahan, maksudnya dia baca, dia faham dan dia cerita. Dia pun tak, dia kata yang saya faham macam ni. Itu bahaya. Saya kata yang saya faham macam ni sebab saya ambil daripada guru. Guru saya kata saya faham macam ni, saya ambil daripada guru saya. Guru lagi atas, saya faham macam ni, saya ambil daripada guru saya. Kalau saya faham lain, tapi guru saya faham lain, itu kepahaman kita tak semestinya betul. Itu dijaga. Allah nak jaga syarak ni dengan menurunkan guru. Jibril itu guru. Itu cara dia. Baik, kita terus ke dah habis intro ringkas saja. Nanti kita punya kitab itu kita sebut objektif yang detail. Dia ada objektif pengajian fiqh. Kenapa kita belajar objektif pengajian sembahyang? Kenapa kita belajar kitab sembahyang? Kita sebut dua je untuk hari ni. Baik, kita bincang terus ke topik yang pertama. Topik yang pertama apa dia? Makna sembahyang dulu. Sebelum kita nak masuk qauli, kita akan bincang makna sembahyang hari ini. Kemudian kita akan terus ke rukun qauli. Ada 5 rukun qauli, kita bincang satu dulu hari ini. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, kata penyusun kitab kita ini, makna sembahyang. Kita nak kena tahu dulu makna sembahyang. Barulah kita sembahyang itu mengikut definisi. Apapun kita di dalam sistem syarak, memang kita akan belajar mengikut disiplin ilmu. Pertama, ingat, setiap sistem syariat tu, maksud sistem syariat tu, setiap syariat yang Allah turun, nama dia salat, kita kena tahu apa dia. Puasa, kena tahu apa dia puasa. Zakat, apa dia zakat. Orang kata tayamum. Dalam minda kita turun nampak tayamum. Sebab kita tahu makna tayamum. Tayamum itu nama. Macam kita nak bicara ni, sembahyang ini nama. Nama ini dia sekadar di bibir. Tetapi dalam minda kita ini diri. Tu cara pembelajaran ulama, turas ulama lama bagi kita kenal. Apabila kita tahu sembahyang itu yang ada dalam minda kita, kita cuba buat mengikut diri yang ada dalam minda.
Jadi, contoh, saya bagi contoh dulu sebelum solat. Kita sebut tayamum. Nampak tu dalam minda. Lalu kita pun nak buat. Buat macam mana? Buat mengikut apa yang kita faham dalam minda kita. Itu dipanggil diri. Jadi, syarat ini, dia ada nama, ada diri. Dulu intro kita dah bincangkan. Ada nama, ada diri. Sembahyang, nama, diri dia. Kita nak kenal hari ni. Mana diri sembahyang? Sebab diri itulah yang ada dalam minda kita. Nama itu panggilan di bibir. Solat, orang Melayu kata sembahyang, Arab kata solatun. Tapi diri dia dalam minda. Tayamum, orang tak faham tayamum, problem. Dia akan tanya, nak tayamum kat mana? Kenapa dia nak tanya tayamum kat mana? Tu tanya dia tak faham. Itu tanda dia tak faham tayamum. Kalau sebut tayamum, di minda kita kena nampak apa? Kena nampak menyampaikan debu pada muka dan pada tangan. Itu tayamum. Tayamum itu nama dalam bahasa syarak. Dalam bahasa kita, kena nampak apa? Kena nampak menyampaikan debu ke muka dan tangan. Itu tayamum. Kita letak debu, tak di muka, tepuk debu, tak di tangan, hingga siku, itu tayamum. Maka kalau orang tak faham tayamum, saya luka di kaki ustaz, nak tayamum kat mana? Saya kata tayamum. Tak luka di kaki, nak tayamum kat mana? Tayamum. Dia tak faham. Kita pun cakap lagi, ustaz tahu nak tayamum, tapi luka kat kaki nak tayamum kat mana? Saya kata tayamum. Tak perlu tanya, luka di kaki, syarat tayamum. Ni cerita umum. Adalah cara tayamum macam mana, ada teknik-teknik dia lah. Tapi nak cerita umum, dia sangka luka di kaki, tayamum di kaki. Ada balutan di kaki, hantam debu atas balutan, tak di kaki tu. Tayamum ni muka dengan tangan. Tu orang kata tayamum. Muka dengan tangan. Orang tak faham makna. Makna tayamum apa? Menyampaikan menyampaikan debu di muka dan tangan. Itu tayamum. Jadi apabila luka di kaki, tayamum. Di mana? Tayamum tak perlu tanya di mana. Yang kata tayamum itu sapu debu di muka dan sapu debu di tangan. Itulah tayamum. Tapi orang tak faham tu cakap sama. Tayamum. Orang cakap tayamum. Yalah di mana? Tayamum. Macam orang tak kenal. Saya ni nak jumpa Puan CEO. Mana Puan CEO? Saya. Tak, mana Puan CEO? Saya. Dia tanya tu CEO lah tu. Tak, saya nak jumpa Puan CEO. Saya lah. Orang tak kenal. Macamlah tak kenal wudu. Sama. Wudu ini, apa makna dia? Membasuh 4 anggota. Basuh 4 anggota. Basuh muka, basuh tangan hingga siku, sapu kepala, basuh kaki. Itu wudu. Perbuatan membasuh 4 anggota yang wajib tu. Sunat tak kira lah. Wajib tu. Itulah dia wudu. Pergi ambil wudu. Pergi ambil wudu. Tengok separuh kaki tak basuh. Ambil wudu. Dah ambil. Mana ada wudu? Dah ambil tadi. Dulu-dulu kan kita kecil-kecil kan? Betul tak? Kecil-kecil. Oh, wudu kita umur 5 tahun, 6 tahun. Belasah je. Main hantam je. Kita main bedah je. Mak kata ambil wudu. Pergi ambil wudu. Datang kat mak. Mak tanya nak solat apa? Tak ambil wudu ni. Dah ambil dah. Mana ada ambil wudu? Pergi ambil wudu. Kita pun pergi basuh lagi. Basuh-basuh datang. Mak tengok kat mana? Muka separuh tak kena. Ni. Pergi ambil wudu. Cakap dah ambil wudu. Pergi ambil wudu. Mak pun tak cakap banyak. Pergi ambil wudu. Sebab apa? Sebab tak nama wudu sekiranya tak basuh sempurna. Kalau basuh sempurna pak, baru nama wudu. Baik, kita tengok pula solat macam mana. Kalaulah kita duduk sebut solat, sembahyang dalam minda tak nampak, itu tak kenal. Kalau dia nampak pun SOLAT. SOLAT. Ataupun dia nampak sembahyang. SEMBAHYANG, sembahyang. Jadi kita nak tengok hari ni. Dia kata apa? Sembahyang terbahagi kepada 2 makna menurut ulama bahasa dan fuqaha. Ini dari sudut akademik saja. Memang kita belajar mana-mana syarak, kita akan dibahagikan kepada 2. Dan yang tinggal akhir zaman, tinggal panggilan bahasa. Itu kena belajar syarak. Dia kata yang pertama, makna sembahyang pada bahasa ialah doa. Solat ni doa. Kita dah belajar dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu doa. Kita mendoakan Nabi kita. Keselamatan kepada Nabi kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Jadi orang Arab ni apabila doa ni dia akan sebut salu, doa. Bukan itu yang kita nak. Solat di sini nak apa? Tu. Yang kedua dia kata makna sembahyang di sisi syarak. Di sisi syarak ni maksud di sisi agama Islam. Bahasa agama dia lain, bahasa Arab lain, bahasa agama lain. Kita bincang agama, kita kena tahu bahasa menurut agama. Kalau kita sebut sembahyang agama ini, apa maksud sembahyang di sisi agama? Bukan doa, bukan. Tu. Makna ni selalu saya sebut tuan-tuan, dalam bahasa Arab, makna ni dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ni dia ada lebih istilah ini, bahasa Arab dan bahasa Melayu dia ada lebih 7 istilah mempunyai makna yang sama. Pertama, makna. Apa maksud makna? Apa makna-makna? Kacau. Makna. Makna kepada makna. Makna tu apa? Makna itu adalah diri benda. Itu makna. Apa makna sembahyang? Apa diri sembahyang? Itu makna. Bukan makna Melayu. Kelantan makna lain. Maha makna. Itu tak Miro? Miro dia bukan Kelantan tapi dia tahu. Miro orang Bangi. Ori ke tak Ori? Bangi Ori? Oh, Bangi Ori. Tapi dia pandai cakap Kelantan fasih. Patut kau pipih Terengganu. Baik. Makna ni apa? Diri. Maksud sama. Maksud ni tujuan. Tapi hampir sama. Apa tujuan sebenar? Tu. Makna satu. Maksud tu biar dulu. Yang kedua, ta'rif. Apa ta'rif sembahyang? Arrafa yu'arrifu. Sama. Ta'rifun. Sama. Dasar daripada arrafa yu'arrifu. Pertama makna, kedua ta'rif. Yang ketiga, definisi. Yang keempat, pengertian ataupun erti, sama tu. Pengertian. Tu. Yang kelima, sama ni. Semua saya sebut ni sama, istilah aja. Jangan tak nak tuan-tuan pening. Makna tu apa? Takrif tu apa? Definisi tu apa pula? Pengertian tu apa pula? Ni istilah yang sama. Yang kelima apa dia? Yang kelima ni zatun. Ni bahasa Arab juga. Zatun. Zat. La alif ta. Zatun. Z-A-T. Zat. Tapi zat bukan dengan maksud nutrisi bukan. Ni istilah ni. Nanti kata zat. Apa dia zat? Makanan. Itu nutrisi? Bukan. Ni zatun. Diri. Zat tu diri. Diri sembahyang. Dipanggil zatu salah. Apa maksud? Diri sembahyang. Zat. Ada lagi istilah, saya nak sebut istilah supaya tak pening. Ini sama je. Jangan peningkan istilah. Kita belajar akademik ni, belajar syarak ini, jangan pening dengan istilah. Sebab tu saya lebih suka menggunakan istilah dan translate balik. Last sekali, haddun. Sama je, cuma ilmu je beza, mantik. Haddun. H-A-D-D. Haddun. Haddun. Berapa dah? 6. Yang ketujuh nama dia haqiqatum. Sama. Dak hakikat sebenar apa? Orang Melayu dia suka cakap dua kali. Hakikat tu sebenar lah. Hakikat sebenar apa? Cuba cerita kat saya sikit. Apa yang berlaku? Hakikat sebenar. Hakikat tu sebenar lah. Sebenar tu hakikat lah. Hakikat tu sebenar lah. Dia pusing dua kali 5 kali 2. Hakikat sebenar. Orang Melayu ni seni bahasa dia suka combine. Hasad dengki, dengki hasad, hasad dengki. Apa mana hasad dengki? Apa mana dengki? Hasad lah. Yakin percaya. Yakin bahasa Arab, percaya bahasa Melayu. Yakin dan percaya bukan dua benda tu, satu je. Dan tu translate, dia panggil dan tafsir. Harfu tafsir dia panggil. Yakin dan percaya. Saya yakin dan percaya. Kemah cakap 2 kali. Tu benda yang sama. Dia nak takkib tu seni bahasa. Baik. Ketujuh-tujuh itu mempunyai satu makna je. Apa dia? Diri benda. Apa diri sembahyang yang kita nak perkenal ni? Ingat.
Diri sembahyang ni tuan-puan, dia ada 13 anggota. Dia ada 13 juzuk, 13 anggota. Kena nampak dalam minda dia juzuk. Kita tengok dari sudut laras akademik dulu. Adapun sembahyang pada istilah syarak atau istilah fiqh ialah beberapa perkataan. Ini 5. Beberapa tu 5. Dan beberapa perbuatan 8. Kita fokus yang wajib je. Dia banyak yang sunat, fokus wajib 13. Yang dimulai dengan lafaz takbiratul ihram dan disudahi dengan lafaz salam. Yang pertama dengan beberapa syarat yang tertentu. Baik. Kesimpulan makna sebut solat nampak dalam minda. Dalam minda apa dia kena nampak? Sembahyang ini dia ada anggota dia. Dia panggil apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bi syara'ita makhsusatin. Ini makna dari sudut akademik. Memang tak faham pun. Kita nak faham dari sudut bahasa kita. Sebut solat dalam minda kena terbayan 13 juzuk. Rukun itu saya tukar kepada bahasa juzuk. Sebab makna rukun pernah kita sebut dulu. Makna rukun ini merujuk kepada juz'un min mahiyah, ibaratun an juz'i min mahiyati la yatahaqqaqu illa bih. Itu makna rukun. Rukun sembahyang, dua benda berbeza. Jangan kata sama. Rukun sembahyang beza tak? Beza. Rukun lain, sembahyang lain. Beza pada istilah. Rukun, apa rukun sembahyang? 13. Apa sembahyang? Lain. Sebab itu nak panggil sembahyang, pertama kena cukup 13 juzuk. Kalau 12 tak nama solat. Cukup 13 dulu. 13 apa? 13 rukun, 13 juzuk, 13 anggota. Nak terbentuknya diri sembahyang mesti cukup 13 anggota. Anggota wajib dia panggil, bukan sunat. Anggota wajib. Apa anggota dia? Ada 5 yang jenis sebutan qauli, 5 wajib. Dan ada 8, nanti kita akan sebut. Yang ni tak ingat pun tak apa. 5 dengan 8 ni dia ada dalam nota. Jadi kita akan kita tahu, yang penting tahu. Tak ingat tak apa. Tapi tahu. Rokok ni apa? Rokok ni anggota wajib. Takbir anggota wajib. Jadi nak nama sembahyang dia kena cukup 13 anggota dan satu lagi, sempurnakan pelaksanaan dia. Sempurnakan. Kalau sekadar cukup, memang kita buat cukup daripada dulu lagi cukup kita buat. Jarang tak bagi salam. Jarang orang tahiyat akhir tanpa salam. Jarang. Tetapi ramainya lah salam yang tak sempurna. Tidak menepati peruntukan yang diperuntukkan oleh Allah Ta'ala. Salam ikut dia. Jadi, kesimpulan nak nama sembahyang ini, cukup 13 juzuk. Apa 13 juzuk tu? 5 yang sebutan. Apa 5? Saya sebut 5 je. 5 itu, ucapan takbir. Allahu Akbar. Itu anggota wajib. Yang kedua apa dia? Yang kedua ucapan yang nama Fatihah. Wajib. Yang ketiga apa? Ucapan yang nama tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubah. Doa iftitah tak baca, tetap nama solat. Kerana doa iftitah itu anggota, bukan wajib. Itu anggota sunat. Ni kena ingat anggota wajib. Dan yang keempat, anggota keempat, dia ada 5 anggota wajib. Yang jenis ucapan, yang jenis skrip. Anggota yang keempatnya ialah membaca selawat selepas tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang kelima, dia ada 5 je. Yang kelima ialah memberi lafaz yang bernama salamun. Mengucapkan lafaz yang bernama salam. Kalau ucap lafaz yang tak nama salam, dia reject. Assalamualaikum, itu bukan nama salam dari sudut syarak. Itu salam dari sudut kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hancur. Balik awal. Reject. Sembahyang lain. Sembahyang. Tadi dah buat. Tak. Buat ayat sembahyang lain. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum sembahyang. Tak nama salam. Tak cukup rukun. Tak cukup anggota. Macam orang tak ada kepala. Orang panggil hantu. Tak ada kepala. Kaki tak ada kiri, kaki tak ada hidup. Kaki tak ada hidup sebab kaki itu dipanggil sunat aba'ah. Rukun anggota, tapi anggota yang tak ada cedera, itu bukan dipanggil rukun. Kita nak bincang ni rukun, anggota yang wajib. Dia ada 5 aja yang wajib.
Yang wajib perbuatan, mudah. Perbuatan tu ingat, mula daripada berdiri, rokok, iktidal, sujud pertama, duduk antara dua sujud, sujud kedua, tu semua wajib tu. Lepas tu duduk nak memberi salam, duduk kerana nak baca tahiyat akhir, dan juga dua yang terakhir itu niat dan satu lagi itu susunan. Cukup 8. Yang tu tak payah tulis, ingat aja. Mula qiyam sampai duduk salam. Baik. Jadi combine 8 dengan 5 tu kena terbayan. Tak terbayan cukup 8 tak apa, cukup 13 tak apa. At least kita terbayan dalam minda kita, nampaklah ucapannya 5, nampaklah rokoknya, iktidalnya, sujudnya. Itulah tanda orang yang kenal diri sembahyang. Tapi kalau duduk tak ada solat, duduk nampak SOLAT, itu tak kenal. Itu baru kenal nama pun. Tak terbayan rupa sembahyang. Dia ada rupa dia. Rupa jenis ucapan dan perbuatan. Baik, saya tahu. Untuk hari ini kita bincang satu dulu. Dalam 5 tu, kita terus ke modul ucapan kita. Rukun qauli. Pendetailan makna sembahyang tu semua ada dalam modul. Saya ringkas saja hari ini. Semua ada dalam modul. Dalam modul kita ni, dia akan jelaskan kesimpulan. Apa makna sembahyang secara kesimpulan. Semua dia kita jelas. Jadi kesimpulan kita, apabila kita sebut solat itu, dia kata, itu nama. Yang dalam minda, musamma. Musamma ni diri. Yang paling penting kita fokus apa? Kita fokus apabila kita sebut usalli, aku salat. Tu dalam minda. Nampak? Sebab yang kita nak buat ialah dalam minda ni. Bukan SOLAT tu. Yang kita nak buat apa? Yang kita nak buatnya takbir. Yang kita nak buatnya Fatihah. Yang kita nak buatnya rukuk. Kita nak buat iktidal. Itu yang kita kata usalli tu. Baik, habis. Kita terus ke yang pertama. Ada 5 rukun tadi. Modul pertama kita rukun perkataan ataupun rukun qauli dalam sembahyang. Nama dia lah takbiratul ihram. Baik, kita ambil yang pertama tu. Dia ada 5 tadi kan? 5. Takbiratul ihram. 5 rukun perkataan dalam salat. Pertama, takbiratul ihram. Baik. Sama. Kalau tadi kita kata solat, dia ada nama, ada diri. Dan nama ada di diri. Sama. Takbiratul ihram. Nama. Diri dia, diri kita nak kenal. Baik, dia kata apa? Makna lafaz takbiratul ihram. Apabila kita sebut makna, maka terbayang dalam minda kita diri. Diri takbiratul ihram. Sebab kita nak sebut ni apa? Nak sebut ni diri dia satu-satu. Kalaulah takbiratul ihram ni, diri dia apa? Diri dia ada 8 huruf. Ni 8 ni hak biasa, kita pernah sebut dulu. Ada 9 sebenarnya. Allahu Akbar tu kan, dia ada 9. Cuma kita, yang sebutan biasanya 8 huruf. Alif, tu anggota dia. Lam, anggota. Lam, anggota. Ha, anggota. Alif, anggota. Kaf, anggota. Ba, anggota. Ra, anggota. Ada 8. 8 anggota. Cantumkan 2 kalimah itu. Alif, lam, lam, ha. Alif, kaf, ba, ra. Cantumkan. Jadi Allahu Akbar. Kita nak belajarnya dari sudut, dari perspektif syarak, cara menyebut dan peraturan. Macam mana? Dia ada peraturan dia. Bukan saja cara sebut, tetapi peraturan sebutan itu. Panjang pendeknya, dan ada cara yang diperuntukkan pada syarak. Ada yang tak boleh panjang, ada tempat yang tak boleh pendek, ada tempat yang wajib dipanjangkan. Itu kita nak tahu. Baik. Makna takbiratul ihram. Lafaz yang bernama takbiratul ihram ialah merujuk kepada diri. Merujuk kepada diri lafaz yang mengandungi 8 huruf dan digabungkan menjadi 2 perkataan. Sekiranya diucapkan lafaz yang bernama takbiratul ihram ialah berbunyi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kita nak tahu macam mana cara sebutan yang sebenar. Baik. Itu settle. Kita dah tahu diri dan nama. Nama apa? Takbiratul ihram. Jangan takbiratul ikram. Orang ini dia pandai-pandai sebut.
Tak perlu diubah. Memanglah kalau diubah, nama itu dah jadi Melayu. Orang Melayu panggil apa? Takbiratul Ikram. Tu Melayu tu. Boleh lah, tak salah lah. Tapi kena ingat nama asal dia Takbiratul Ihram. Sebab saya dah banyak dengar hari ni orang mula ubah panggil, sama ada ubah itu dengan tersasul, dengan anggapan mereka sebenarnya Takbiratul Ikram mungkin. Bukan ikram, ihram. Kita tak ada masalah apa lah. Kita ni cerita orang-orang ni kan di luar sana. Macam muhrim lah. Mahram dia tukar jadi Melayu muhrim. Muhrim tu orang dalam ihram haji. Muhrim. Kalau mahram, ini orang yang haram kahwin dengan saya. Ini suami. Ini anak saya, mahram saya. Ini anak saudara saya, mahram saya. Ini bapa saudara saya, mahram saya. Bukan muhrim. Muhrim nunu orang duduk di ihram haji tu. Saya nak pergi haji ustaz, insya-Allah saya bawa muhrim. Muhrim apa? Akak dah muhrim lah. Habis dia hantam ikut dam. Tapi apabila dia guna yang silap itu dah jadi satu bahasa yang diterima, maka jadilah orang Melayu memanggil nama mahram dengan muhrim. Jaga-jaga jangan dinormalisasikan benda salah sampai satu tahap yang salah itu dah jadi betul. Mahram bukan ustaz, muhrim. Dia salahkan yang betul. Dia betulkan yang salah. Itu istilah. Kita tahu. Sebab dalam takbiratul ihram ni ada dua je. Takbir dalam solat ada dua. Kita akan bincang. Pertama nama dia takbiratul ihram. Nanti akan datang kita akan bincang nama dia takbir intiqalat. Intiqal. Ataupun jamak plural dia intiqalat. Takbir intiqal. Yang ni kita nak bincang apa? Takbiratul ihram. Ada satu lagi takbiratul intiqal. Itu sunat. Allahu Akbar, nak rokok, nak bangkit sujud, Allahu Akbar, takbir juga. Aku panggil takbir apa? Takbir intiqal. Baik, yang ni kita nak fokus yang wajib, takbiratul ihram. Baik, settle nama. Baik, kita nak fokus topik dia, subtopik dia syarat sah mengucapkan lafaz takbiratul ihram. Okey. Dalam kitab lain, tapi dalam modul kita ni kita fokus 8 ke 9 sahaja. Dalam modul lain dia ada 21. Panjang, agak panjang perbacaannya. Kita fokus yang teras ada 9. Okey, syarak telah menetapkan peraturan yang khusus tentang tata cara menyebut lafaz takbiratul ihram dengan sempurna berdasarkan syarat sah yang ditetapkan oleh ulama. Itu kita nak fokus. Perlu diingat bahawa antara perkara yang paling penting, bukan sekadar nama takbiratul ihram, paling penting yang wajib diketahui, yang wajib belajar saya tahu, ialah syarat sah setiap rukun. Jangan rukun je, syarat sah setiap rukun yang menjadi asas penting kepada pelaksanaan setiap rukun dalam solat. Itu sekadar motivasi kita. Peraturan atau syarat sah dipanggil terma dan syarat, bahasa kita. Kita guna bahasa kita baru kita mudah faham. Peraturan ataupun syarat sah ni dipanggil terma dan syarat mengucapkan lafaz yang bernama takbiratul ihram ialah 21 perkara yang dinyatakan dalam kitab Sulam Muslimiyah. Tapi kita nak fokus lebih kurang 8 saja. Baik. Yang pertama, kita akan fokus lebih kurang 8 atau 9 terma dan syarat yang penting sahaja. Baik, yang pertama apa? Yang pertama, mudah saya tak nak detail. Yang pertama, mengucapkan lafaz takbiratul ihram dengan lafaz bahasa Arab. Tak boleh tukar. Walaupun dia tak pandai. Tak boleh sebut Allahu Akbar. Dia kena wajib mengucapkan lafaz takbiratul ihram dalam bahasa Arab. Cuma, untuk orang yang betul-betul tak mampu, dia berbeza dengan Fatihah. Berbeza. Dibenarkan oleh syarak untuk tukar kepada bahasa dia. Ini bagi orang yang betul-betul tak mampu. Tu. Dia kata apa? Wajib menyebut lafaz takbiratul ihram dalam bahasa Arab bagi orang yang mampu. Dan sekiranya orang yang betul-betul tak mampu, maka hendaklah diterjemah lafaz takbiratul ihram kepada apa-apa bahasa, walaupun bukan dengan bahasa dirinya sekalipun. Sah ucapan takbiratul ihram.
Orang asli lah contoh, tak ada lah orang ni asli. Dia tak boleh sebut langsung Allahu Akbar, langsung tak boleh sebut langsung. Maka ditukar kepada bahasa dia. Allah Maha Besar. Kalau dia faham lah Allah Maha Besar tu. Gagak tak apa. Tak apa yang tu. Gagak wajib. Bukan apabila gagak tu maknanya dia tak perlu menyebut lafaz takbiratul ihram. Wajib walaupun dia gagak. Wajib. Baik. Lepas tu melantah jadi macam mana? Tu kita bincang lain. Itu pada isu apa? Pada isu yang spesifik. Isu spesifik ni ada tempat peraturan tak boleh panjang langsung. Tiba-tiba dia melantah, dia panjangkan. Itu spesifik kita bincang. Kenapa? Dia bisu dikecualikan. Tapi ada syarat juga bisu. Bisu ni dia kena cuba usaha sekadar dia boleh buat. Itu bisu. Tak apa, bisu memang dia tak boleh keluar bahasa sebenar. Itu bahasa bisu lah. Tapi dalam kitab Baijuri Ibn Qasim, walaupun bisu, dia cuba juga untuk mengeluarkan suara kadar dia mampu. Sebab tu orang bisu dia kena buat macam kita ni lebih teruk pada bisu. Langsung tak ada suara. Itu disebut dalam kitab Baijuri Ibn Qasim. Syekh Baijuri kata, walaupun bisu, wajib kadar dia mampu. Kita tak bisu tu pelik biar jahit tu. Suara cantik-cantik, semban berdegan-degan, bunyi suara. Semban macam petir suara. Semayam. Senyap. Ni gain lebih, bukan gain bisu. Gain lebih teruk pada bisu. Buat malu orang bisu. Kalau orang bisu boleh dengar lah, dia gelak sampai ke terduduk. Dia tengok. Tapi oleh kerana orang bisu tengok kita, dia tak dengar lah. Kalau dia dengar, pensam dia. Aku pun dia kata usaha, yang dia pergi angkat tangan dia, tak boleh. Baik, nanti yang Miru tanya tu kita akan spesifik isu. Melantah ni ada tempat yang dia tak boleh panjang langsung, ada tempat yang wajib panjang. Tiba-tiba dia melantah, dipanjangkan. Macam mana isu tu? Ini simple satu dah settle. Peraturan pertama, wajib menggunakan bahasa Arab bagi orang yang mampu. Kalau dia tak mampu, barulah boleh tukar. Ini untuk takbir saja. Adapun Fatihah tak boleh tukar. Walaupun dia tak mampu senyap, tak boleh ditukar kepada bahasa lain. Yang kedua, mengucapkan lafaz takbir ketika berdiri bagi orang yang mampu berdiri ketika sembahyang. Okey. Yang ni pun saya tak nak detail, saya nak sebut umum saja. Mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar wajib, bukan sunat, wajib dalam keadaan berdiri bagi orang mampu. Macam mana nak nilai mampu dia? Okey, dia mampu tak berdiri kadar 3 ke 4 saat untuk menyelesaikan takbiratul ihram? Berapa saat je? Allahu Akbar. Berapa saat je? Allahu Akbar 4 saat contoh. Mampu tak? Mampu berdiri. Tiba-tiba dia kata dia sakit ustaz, sakit. Bawa kursi daripada masjid, bawa kursi. Bawa kursi cakap pikul kursi macam nak organ tu. Macam undertaker, pikul kursi. Sampai buka kursi duduk. Takbir Allahu Akbar. Itu jahanam. Hancur solat dia. Kenapa? Tidak sah. Wajib takbir dan keadaan berdiri. Dia mampu. Allah. Tu duduk. Tak apa, ini berdiri. Dia tak mampu dah tu. Dia mampu tak berdiri? Mampu. Macam mana nak nilai mampu? Okey. Dia apabila dia bangun macam ni, dia sakit dia ni, dia mampu tak tahan 4 saat? Dia mampu tahan 4 saat. Wajib dia berdiri. Tiba-tiba lepas takbir Allahu Akbar, sakit ni, nilai macam mana boleh dibenarkan duduk? Nilai. Sakit dia ditahan ni boleh mengganggu khusyuk. Walaupun sembahyang tak khusyuk pun. Tapi andai boleh mengganggu khusyuk, fokus tu boleh ganggu, tak perlu tahan, boleh duduk. Dibenarkan duduk sekiranya nak tahan sakit itu boleh mengganggu fokus dalam solat. Duduk. Dibenarkan duduk. Tapi ingat 4 saat dia mampu bangun. Allahu Akbar. Bila dia nak duduk, ketika mana sakit, duduk menahan sakit ni boleh terganggu fokus dia. Dia pun benar duduk. Tiba-tiba rakaat kedua kuat. Apa maksud kuat? Hilang sakit, wajib berdiri. Sebab berdiri itu rukun.
Nanti kita bincang dalam modul kedua, perbuatan. Perbuatan kan ada qiyam. Qiyam berdiri. Orang ini dia borong. Tahu borong? Dia borong semua. Saya sakit ustaz, duduk tu. Mudah semayang dia macam peraturan dia buat sendiri. Sebab dia dengar boleh buat, dia buat. Mudah je dia ambil. Macam kita lah. Kita sakit. Sakit ni boleh je bergerak. Cuma sakit ni CEO kata tak apalah, bolehlah buat kerja sambil duduk. Tu lain. Tu lain. Itu tak apa. Sebab apa? Sebab kadar kemampuan dia wajib dah solat, wajib. Macam mana nak solat? Sebab flight tak boleh berdiri. Kalau berdiri memang rebah dia. Maka wajib solat dalam keadaan kadar kemampuan. Boleh tak berdiri? Tak boleh. Duduk. Dibenarkan duduk, tapi itu wajib qada. Ruang berdiri dan dia tak kacau kita. Kalau berdiri pun kacau pening kita, boleh duduk. Walaupun ada ruang. Macam contoh, bukan flight ni, kereta api, KTM. Dia ada gerobak dia yang solat. Tapi kita solat, dia akan bergegar kita. Pening kita, boleh dibenarkan duduk. Kena qada. Itu wajib qada mazhab Syafi'i. Kenapa wajib qada? Kerana dia tak sempurna qiyam. Qiyam tak pun sempurna, wuduk tak qiyam. Dia bukan pasal qiyam, tak sempurna syarat sah. Apa syarat sah dia? Syarat sah menghadap kiblat. Dalam mazhab Syafi'i dia bukan sekejap. Menghadap kiblat mula takbir sampai salam. Itu mazhab kita. Ya? Kalau menghadap kiblat kita pakai kompas nanti Kita pakai kompas ni. Kompas tukar. Kalau ada kompas boleh, tapi ingat mula takbir fokus kepada kompas itu sampai salam. Tak boleh. Kalau sekejap aja kompas kita tak boleh fokus. Kena fokus betul-betul kompas. Kena qada. Kalau tak boleh sempurnakan syarat sah. Ni kita tak masuk ke topik syarat sah. Ini yang berlaku kat kali semua dia betul. Tak sah. Tapi wajib qada. Kenapa wajib qada? Kerana ini mazhab Syafi'i ni mazhab lain tak apa. Mazhab Syafi'i tak ikut mazhab lain, ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i apabila tak dapat menyempurnakan syarat sah. Syarat sah apa? Syarat sah sebelum solat mesti hadap kiblat. Wajib, mesti. Jadi tak dapat sempurna. Wajib dah solat, wajib solat. Dalam keadaan yang kita boleh buat. Tapi qada, ni status dia solat yang wajib qada. Nak qada itu cepat ke lambat? Tak wajib cepat, cuma sunat cepat. Bila-bila boleh qada? Boleh didelaykan. Cuma nak qada cepat itu untuk dapat bonus je pahala. Persoalan tadi yang tak terjawab, Kak. Okey, sama. Sebab mazhab Syafi'i dia tak nak sekejap. Kalau tuan-puan biasa dengar perbahasan dari sudut takbir pertama je yang kita ada kompas, lepas tu boleh. Itu mazhab lain. Mazhab kita dia bukan masa takbir je. Ada biasa dengar perbahasan masa takbir, kita tahu confirm ini kiblat. Takbir Allahu Akbar. Lepas tu tak kisahlah mana hala flight kita tuju, tak kisah. Itu bukan mazhab Syafi'i. Pandangan mazhab Syafi'i yang muktamad, wajib mula takbir sampai akhir fokus. Lepas tu kita fahaman mazhab Syafi'i wajib qada. Cuma tak penat pun wajib qada sebab boleh di bila-bila qada. Sebab mazhab Syafi'i dia tak mewajibkan segera qada. Sebab itu bukan kesalahan. Sebab kita dah solat. Yang wajib segera solat ni mazhab Syafi'i meninggalkan dengan sengaja. Tu tak boleh. Boleh, tapi kena belajar. Belajar betul-betul lah. Tapi dia tak boleh buat contoh. Tak boleh banyak. Boleh. Dia tak boleh macam ni, tak boleh kerabukan. Nasi kerabu kan. Amirul kata tadi kan nasi kerabu. Kerabu kan tak boleh. Sebab apa? Dia tak dibenar. Peraturan menetapkan walaupun banyak channel, banyak mazhab boleh buat. Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal, Syafi'i, 4 je. Jangan buat lain. Wahabi apa tu letak tepi lah.
Daud Zahiri, Wahabi, nama lagi Imam Auza'i, itu semua tu Daud mazhab Ibn Abbas, mazhab Aisyah, banyak mazhab tapi tak dapat tak ditadwinkan konten. Konten ni maksudnya dia punya syarat dia. Tak ada, tak sampai kat kita. Yang sampai kat kita 4 mazhab ni. Jadi kita boleh tak nak amal subuh mazhab lain, zuhur mazhab lain? Boleh. Tapi dia kena fullkan. Subuh mula daripada ambil wuduk sampai perkara batal solat, semua satu mazhab. Dia tak boleh rojak. Tak boleh rojak macam mana? Ambil wuduk cara Syafi'i, solat cara Maliki. Perkara batal wuduk cara Syafi'i. Tak boleh. Itu tidak sah, dipanggil talfiq. Tidak sah. Tak apalah, kita solat satu je, solat Syafi'i, cuma ikut aja mazhab lain. Tak apa, kita kunut tu sunat. Kunut sunat. Cuma isu kita mazhab lain. Iman mazhab lain. Boleh tak? Dalam mazhab Syafi'i dia ada peraturan dia. Hukum harus, tapi tak sunat lah. Harus ataupun boleh mazhab Syafi'i mengikut mazhab lain jadi imam. Dengan beberapa syarat. Dengan syarat apa dia? Disebut dalam kitab Sulam Musibiyam. Dia kata syarat dia, kita tak yakin iman tu melakukan perkara batal solat di sisi kita. Kita tak nampak depan mata dia sentuh isteri dia. Tapi kalau kita sambil-sambil dia berjalan nak jadi imam, dia bawa isteri dia, siap pegang tangan, teguh Allahu Akbar, tak boleh ikut. Sebab sentuhan isteri mazhab kita batal wudu, tak boleh. Tapi kita tak tengok pun, boleh ikut. Jangan tanya dia. Tanya dia kacau. Baik sangka. Dia tak laku perkara batal. Dan sebenarnya kalau iman Masjidil Haram, dia meraihkan mazhab Syafi'i. Dia meraihkan. Sebab dia orang tahu. Dia meraihkan mazhab Syafi'i. Dia tak akan salam dengan isteri sebelum dia solat. Dia tak akan tak akan cepat waktu kunut tu, mungkin dia bagi berapa saat. Kan? Dia bagi berapa saat. Itu tanda dia meraihkan di belakang dia ni ada mazhab Syafi'i. Boleh ikut dia. Cuma kalau nak sunat, cerita sunat lain lah. Cerita afdal yang terbaiknya sesama mazhab Syafi'i lah. Sebab itu dulunya sejarah di Mekah ini dia ada 4 mazhab. 4 penjuru tu. Dia ada Imam Syafi'i 1 penjuru, Imam Maliki 1 penjuru, Imam Ahmad bin Hanbal 1 penjuru. Dia ada 4 penjuru tu 4 imam. Situasi bila orang yang tak betul-betul faham Ustaz, mereka pisang tak solat ikut imam kan. Itu yang saya. Dia tak mau ikut imam. Sebab itu sebenarnya dia nak detail lah. Dia nak detailnya betul lah. Kalau kita ikut iman tu hukum dia makruh. Yang nak terbaiknya ikut iman satu mazhab. Macam contohlah kita pergi satu grup, Amirul jadi imam. Kami nak imam sana. Tak apalah nak imam sana. Kalau kita nak pahala sana, nak terbaik lagi, iman kita lah. Payahlah nak buat. Mudah-mudah follow je lah. Sebab boleh kan. Baik. Untuk nak iman sama kita tu buatlah sunat ke sunat. Tapi tak dapat pahala sunat jemaah juga. Okey, terakhir untuk pagi ni kita berhenti 11.30. Terakhir, nanti kita buka soalan Betul Betul kan ni kita 11.30 11.20. Okey. Yang terakhir nanti kita akan sambung, dia ada 9 semua. Okey, settle. Itu secara asas saja nombor 2, wajib takbir dalam keadaan berdiri. Pendetilan dia panjang. Cuma untuk asas. Nanti dalam kitab yang betul, baru kita belajar secara detail. Isu-isu, kita belajar isu. Sekarang ni kita tak fokus isu je. Okey. Okey. Okey, kalau situasi macam tu, dia sebenarnya untuk orang yang sakit tak boleh duduk, sebenarnya sunnahnya bukan duduk atas kerusi. Sunnahnya dia kena duduk. Sama ada duduk tu nak duduk iftirah, itu afdal. Duduk bersila. Kalau nak ikut sunnah betul, bukan atas kerusi. Sebab tu perbahasan kerusi ni tak dibincangkan. Sebab dulu zaman Nabi, zaman sahabat, sampailah zaman kita, zaman Imam Syafi'i pun memang duduk di bawah pun. Kerusi ni baru. Kan? Jadi untuk kita nak duduk, contoh kita nak pilih bawah, kerusi tak ada, nak duduk bawah. Qiyam ni, takbir ini wajib berdiri. Tak boleh duduk tu. Sebab kan dia boleh Allahu Akbar. Melainkan ada orang isu dia tak boleh duduk. Kalau dia berdiri memang duduk tak boleh. Kan ada kan payah ni duduk. Payah.
Sebab tu duduk atas kursi tu. Sebab dia nak duduk sila payah. Tapi bagi orang yang mampu, dia boleh bangun, baru duduk, wajib dia bangun. Masuk melutut dia. Boleh kadar-kadar. Kalau dia bangun betul, tak boleh turun. Maka kadar dia boleh melutut. Boleh. Barulah dia duduk. Barulah dia duduk. Niat sunat kak. Angkat tangan sunat. Biasanya orang Melayu ni, biasa orang Melayu. Kita dah buat, orang panggil apa, macam kajian Rambam lah. Dek, takbiratul ihram. Allah. Dak takbiratul ihram. Allah. Takbir. Dia ingat ni takbir. Nampak tak? Dah terbati dengan jiwa daripada kecil. Dia sebenarnya takbir ni senyap tangan. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbirnya wajib di bibir, akad tangan itu sunat. Siri kali ni kita tak sempat. Nanti akan datang ni, akan next kelas ni, kita akan fokus habis yang wajib ni 9 syarat. Kita fokus takbiratul ihram. Ada banyak sunat ketika takbir. Kita akan combine. Ni fokus wajib ada 9 syarat. Okey, untuk penutup hari ni yang ketiga apa dia? Yang kedua settle. Yang ketiganya tidak dibenarkan, tidak boleh dibaca dengan mat atau panjangkan huruf hamzah pada lafaz Allahu Akbar. Baik. Ini kita nak mula belajar sebutan. Ada sebutan yang langsung tidak dibenarkan panjang 2 rakaat. 2 rakaat tak boleh. Ada yang wajib panjangkan sekadar 2 ke atas. Untuk peraturan yang ketiga, kita nak tahu berapa tempat yang wajib pendek. Tak boleh langsung panjang. 2 rakaat tak boleh. Pendek maksud 1 rakaat. Iaitu peraturan ketiga, tak dibenarkan memanjangkan huruf alif. Ini hamzah tu, hamzah. Depan kan ada hamzah, alif tu. Alif tu hamzah dia tumpan. Hamzah ni dia tak boleh duduk tanpa tumpan, dia kena menumpang rumah. Rumah alif dia tumpan. Alif tu hamzah di atas. Tu tak dibenarkan panjang 2. Jangan panjang, haram. Dia kena Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau orang Melayu dia kata apa? Orang Melayu kata Allah. Terkejut Allah. Bukan alif fathah ataupun hamzah fathah jangan dua, jangan dua. Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan 2 tak di mana langsung. Bahkan ada hukum. Di sini ada hukum. Hukum apa? Kalau memanjangkan dengan sengaja lagi tahu makna, itu haram lagi kufur. Kalau panjang tersasul, haram, kena ulang balik. Kena ulang balik takbir dia. Ulang balik takbir, ulang balik solat. Takbir ulang balik. Haram. Tersasul pun haram. Cuma tak kufur lah sebab dia tak tahu pun makna. Kenapa jadi kalau sengaja, panjang sengaja, kufur? Kenapa? Mengubah makna. Apa makna dia? Adakah Tuhan Maha Besar? Pertanyaan dia itu untuk engkar. Tak ada pun. Maha Besar tak besar apa? Itu dia. Dia panggil istifham bimakna ingkari. Persoalan itu untuk menolak, tak engkar. Untuk engkar, menolak, tak besar pun. Adakah Allah besar? Dia tanya. Asalnya Allah Maha Besar. Tapi apabila dia panjang huruf hamzah, dalam bahasa Arab dia bertukar menjadi pertanyaan bertujuan untuk engkar. Faham tak? Adakah Tuhan besar? Tak ada. Besar apa? Tu kufur tu. Kalau tahu makna, tak tahu makna, haram. Dan kena ulang balik. Macam kita lah. Miro. Betul dah, Amirul. Lama tak jumpa, takut terlupa nama. Betul lah. Afiq. Amirul siapa? Amirul. Betul lah, Amirul Afiq. Cuma popular Afiq. Fiq. Haziq kata ke Afiq. Orang tanya, handsome lah Afiq. Alah. Handsome ke? Dia tanya handsome ke? Handsome sangat lah. Maksud apa? Adakah dia tanya tu handsome? Dia nak cakap ada handsome apa? Tak handsome apa? Ni contoh ni Afiq handsome lah. Contoh. Nanti Afiq kata, aduh tak boleh tidur malam aku ni. Ni contoh Afiq handsome lah.
Ah. Aduh. Tak boleh tidur ni. Jadi kita tanya itu tujuan apa? Tujuan nak menyatakan tak ada pun. Itu tak boleh. Sebab itu jangan panjangkan. Panjangkan jadi Allah Maha Besar ke? Sebenarnya nak menyatakan tak besar pun tak boleh. Jadi kesimpulan untuk hari ni penamat nombor 3 ni tu jangan. Dia teruskan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni baru satu tempat. Nanti next kelas. Kalau A panjang, dia kira bertanya lah. Yes, bertanya. Dan hukum dia haram kena repeat balik. Lidah. Jangan terangkat lidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni baru satu. Nanti kita akan notekan mana tempat yang tak boleh panjang. Nanti last kali kita akan practice lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Wallahu a'lam. Okey. Okey. Nanti sambung akan datang nombor 4 Sambung akan datang peraturan yang keempat. Kita habiskan dalam next kuliah keempat, kemudian kita teruskan perkara sunat ketika takbir. Dia combine wajib dan sunat. Dan kita praktislah Allahu Akbar Allah. At least praktis itu kita nak tahu betul tak saya punya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu. Okey, soalan untuk apa? Ayah. Ayah ni stroke. Okey, dia stroke ni maksudnya dia tak boleh duduk ke macam mana? Duduk atas kerusi. Okey, kalau semayang duduk atas kerusi lain. Kalau duduk pun tak boleh, dia kena mengirim. Mengirim pun tak boleh, meletan. Untuk orang stroke kan, dia tak boleh dah mengirim pun, kena meletam lah. Itu ada peraturan lain meletan. Ada tata cara. Okey, maksud duduk adalah. Okey, duduk atas kerusi, kalau dia duduk, dia tak boleh bangun Oh, dia boleh berdiri juga sekejap. Okey. Betul lah tu. Kalau dia boleh berdiri, dia berdiri sekejap. Takbir sekejap. Tak apa. Yang penting takbir tadi wajib berdiri. Dah settle dah tu. Okey, bila dia boleh duduk apabila dia tak larak. Sebab Fatihah tu wajib berdiri. Tapi oleh kerana dia tak larak, dibenarkan duduk. Lama duduk ni rakaat kedua mungkin dia tak larat dah kan. Tak larat tak apa, duduk sampai salam. Isyarat je atas kerusi, rukuk pun, sujud pun lebih. Dia asal sujud yang mampu macam ni tau. Orang atas kerusi, dia sujud rukuk macam ni. Tok orang berdiri kan? Berdiri. Dia sebab ada isu yang berdiri dia tak duduk. Dia duduk tak boleh. Ni isu orang berdiri 4 rakaat. Berdiri 4 rakaat. Berdiri 4 rakaat, dia tak boleh duduk. Duduk dia tak bangun. Walaupun atas kursi. Contoh kalau dia duduk kan. Berdiri. Saya nak tunjuk macam mana nak sujud yang sebenar bagi orang berdiri. Rokok macam ni. Dia mampu kan? Sujud macam ni. Rendah lagi. Kalau dia mampu rapat, dia wajib rapat macam ni. Kalau orang mampu. Kalau orang dah sakit tak mampu, memang tomoh yang turun tak naik dah. Ni contoh kita. Cazi mampu gila buat contoh macam ni. Itu sujud. Sujud bagi orang mampu, berdiri, dia sembahyang berdiri. Wajib. Tapi dia tak boleh duduk. Dia tak boleh duduk. Kalau duduk macam akak suami akak tadi kan. Dia duduk macam mana nak rokok? Dia rokok dia tak boleh macam biasa dah. Rokok macam ni je lah. Buat macam tu. Sujud asal macam ni. Tengok sujud asal macam ni. Boleh tak? Takut dia tak bangun-bangun. Tak boleh macam ni je lah. Tapi kena rendah. Rendah sedikit pada rokok. Sepatutnya di bawah. Sepatut kena macam ni. Itu. Dah tangan sebelah pun duk terkepek. Tak terkepek dah. Tak apa. Buat macam biasalah. Ya. Budak-budak ni pula selalu jatuh tangga. Solat macam mana? 2, 3. Macam mana solat? Itu tak apa, dia tahu dah. Solat macam biasa lah. Tayammum mazhab Syafi'i lain tau. Nanti kita akan belajar mazhab Syafi'i tayammum dan wudu. Biasa hari ni orang follow mazhab lain. Dia pun tak tahu apa dia follow mazhab mana.
Yang jenis tayamum, yang jenis wuduk, tayamum tak ada wuduk tu, itu mazhab Maliki Hanafi. Mazhab kita wuduk dulu, kemudian sebelum basuh fardu lain tu tayamum tempat sakit. Settle semua, solat. Solat macam dia boleh berdiri dah. Boleh berdiri, wajib berdiri. Ketika nak rokok, boleh rokok seperti biasa, wajib seperti biasa. Ketika nak sujud tu, dia tak boleh sujud seperti biasa. Barulah boleh nak sujud tu, duduk atas kursi sujud. Macam itulah cara dia. Wallahu a'lam. Tak apa, kita duduk je. Cuma yang penting berdiri ketika qiyam. Ketika qiyam. Ya. Dia tak boleh duduk langsung. Kalau boleh duduk atas kerusi kena buat macam tu lah. Habis Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. InsyaAllah kalau dipertemukan, kalau ada rezeki kita Allah pertemukan lagi, kita akan bincang seterusnya sambungan yang keempat, dan juga kita akan combine-kan dengan perkara sunat yang Kak kita tanya tadi kan, kat tangan apa itu, semua tu itu adalah panggil apa? Kita fokus kepada amali. Dalam satu ucapan, kita betulkan ucapan dan ada masa yang sama amali. Sebab dia ada juga perkara sunat itu kena amali. Kita akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.